tak senang sebenarnya. Sebab yelah, macam kita punya mahkota kan. So bila kita dah tahu condition, kita dah cakap dengan doktor the pros and cons. Sebab tak nak dia kena buang juga. Sebab time tu dah stage 4, memang keras. And then kalau kita tak buang, dia akan jadi bernanah tau. Okey, baiklah, hari ini kita bersama dengan Kak Azrin yang merupakan seorang wanita yang masih berjuang untuk melawan penyakit kansernya. Assalamualaikum Kak. Hari ini sihat Kak? Alhamdulillah. Okey, macam mana keadaan akak sekarang? Mungkin akak boleh ceritakan sikit latar belakang akak. Saya bekerja in finance institution lah. Ada anak 3 orang. So macam sekarang ni alhamdulillah kalau nampak okey lah. Tapi ada time kita macam a bit down sebab nampak macam sihat. Tapi dalam tu masih tak sihat lagi lah. Orang kata macam luaran nampak sihat, tapi sebenarnya dalaman kita je yang tahu Kak. Betul, tengah struggle lagi. Macam akak sekarang dah berapa lama akak menghidap sakit kanser ni? Saya dapat kanser detect lah dalam Januari last year, 2022. Kita tak sedar tau, macam breast cancer ni dia macam tiba-tiba ada. Sebab kalau ikut kira background, family tak ada kanser. Memang family tak ada kanser. So macam kita pun awareness kurang. One of the symptom waktu early detect tu is that macam sebelah kiri kita punya breast tu dia macam membesar tau. Dia mula kecil, mengeras. Dia makin lama makin besar. And then dia sakit dia macam kira macam buka susu. So one day jumpa specialist, minta referral letter, minta rujuk dengan breast specialist. Sebab mula waktu komplain dengan doktor tu, doktor dia cakap you nak I refer tak dekat breast specialist? Macam kita pun macam penuh confident. Tak apa doktor, tak apa. Family I tak ada. So bila macam sakit tu tak kurang, kita pun macam doktor boleh refer tak breast specialist. So dia buat surat, start jumpa doktor, buat check up, kita buat breast biopsy, dan baru tahulah kita kena breast cancer. Macam akak time mula-mula akak nak check tu kan, macam akak kan macam in denial sikit kan. So siapa yang menjadi penguat akak untuk you pergilah check? Mungkin suami akak ke? Ataupun akak sendiri yang rasa macam ini macam dah something wrong lah ni, macam dalam sendiri. Akak sendirilah. Sebab I ni jenis yang macam independent sikit, and then I like to read. So bila macam kita nampak something symptom tu kan macam kenapa ni ya? Sebab lagi satu bukan jenis yang macam suka Google penyakit sendiri tau. So macam one of the advantages bila you bekerja is that your medical is being covered by your employer. Dia I did last year. Sebab kira my journey was very 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 smooth daripada awal sampai sekarang. Sebab bila doktor at that time I jumpa I punya pediatric, sebab ada penyakit lain, and then dia cakap okay tak apa, I refer you. Dapat jumpa harian sama juga. Sebab kita tahu nak jumpa breast specialist memang susah kan. So dapat jumpa harian sama juga. Lepas tu cakap okay tak apa, kita set you buat mammogram apa semua. Sebab bila buat mammogram dia breast dah keras, so memang tak nampak tau. Faham? So lepas buat breast biopsy memang sakit gila lah, sebab dia tak ada bius. Dia hidup-hidup ambil sampel. Doktor tu pun macam apologize, I'm so sorry I cakap it's okay, sebab baik I kena buat juga. Sakit macam mana pun I kena go through juga. So dah buat tu, 2 days after that doktor call, okay you boleh datang. It was Friday. You boleh datang. Tapi tu suami dah kerja. Kita pun macam ingat tak ada apa-apa. So pergi jumpa doktor, husband tak datang sebab I dah kerja dah. Sebab dia call pukul 10. So datang, pergi apa semua. Okay, I have good news for you and bad news for you. Good news is that sebelah kanan you tak ada kanser, tapi sebelah kiri ada kanser. So macam terkedua.
nangis lah, tentu nangis. And bila dah buat PET scan, rupanya ada sel kanser tu dia dah pergi tulang. At that time dia cakap dia dah merebak pergi tulang pinggul, dekat bawah ketiak, dekat collarbone dengan tulang dekat leher. So bila dia dah cakap macam tu kan, kita tak nangis, kita macam nangis lah. Cakap okey. Dan ketika tu akak sendirian, tiada suami yang menemani ke? Saya seorang. Kenapa akak nak pergi seorang? Kenapa akak decide untuk pergi seorang? Sebab kita first kita tak tahu severity ataupun kita punya tahap teruk tu berapa. Kita ingat macam mungkin boleh selamatkan lagi sebab doktor kata stage 3 apa semua. Sebab I nak digest seorang. Kalau most people yang kena I pun dia akan tahu I jenis yang macam independent tau, macam tak suka susah orang lain apa semua. So bila dah doktor cakap macam tu kan, sebab Mas sebenarnya dia tak boleh, I tak suka macam nak susahkan Mazul sebab nanti kan dia lagi pening. Kita sebagai patient kita mau relax, nanti bila pening kita lagi pening juga. So bila dah tanya doktor, I dah digest, I dah tahu apa semua, baru boleh cakap dengan suami. Waktu Jumaat tu pun waktu doktor cakap pasal bagi tahu I punya result tu, itu pun call dia sampai menangis. I cried the whole week. Aku nak menangis sekarang. Lagi aku menangis puas-puas tu, rupanya aku tak nak nangis. I stop crying. So stop crying. Kita ikut je lah cakap doktor apa semua. First start yang doktor suruh buat adalah kemo. Kemo untuk 6 cycle. Maksudnya setiap 3 minggu sekali buat kemo. So macam time tu memang nampak lah sebab bila I buat kemo, for the 1 week tu I memang macam lepet gila lah. Okey, baik. Sepanjang akak menjalani akak punya rawatan tu, time tu akak bekerja di office ke di rumah? Waktu buat kemo tu dapat rezeki lah, work from home. So macam mana reaksi you punya majikan? Majikan sangat prihatin dan faham jugalah. So macam bila let's say lepas kemo tu tak berapa sihat, so work from home, bila dah okey, datang balik office lah. Faham. Ada 3 anak. So kita kena macam apa yang boleh buat macam kita tak nak bagi penyakit tu lagi teruk. So apa yang saya faham adalah stres adalah antara penyumbang tau. Even macam you dah cancer free apa, tapi once you get stress, takut benda tu dia akan relapse balik. So I buat benda yang macam I kurang stress lah. I go to holiday. Akak dah bagi tahu suami akak, macam mana pula reaksi family akak? Dan reaksi suami akak sendirilah bila dia dapat tahu akak kena penyakit kanser ni. Waktu cakap nak lepas kemo tu kena buat mastectomy kan, nak kena buang. Tak ada pilihan lain ke? Tak boleh bang, dah teruk sangat. So dia pun diam. Tapi dia tahu wife dia akan buat pilihan yang terbaik untuk diri sendiri. Kadang tak larat, dia tolong jaga anak, dia masak, banyak dia buat. So dia tahu mungkin dia trust dia punya kita punya judgement. Sebab in the end badan kita yang sakit. Ikut juga cakap doktor buat mastect, sebab I tahu itu cara yang terbaik. Itu sebab apa treatment yang kita nampak setakat ni, bila kita dengar cakap doktor, kita nampak improvement. So kita go with the flow. Okey Kak, macam kita tahu payudara ni macam merupakan aset seorang wanita kan. Macam mana akak boleh decide untuk buang je? Tak senang sebenarnya. Sebab yelah, macam kita punya mahkota kan. So bila kita dah tahu condition, kita dah cakap dengan doktor the pros and cons. Sebab nak tak nak dia kena buang juga. Sebab time tu dah stage 4, memang keras. And then kalau kita tak buang, dia akan jadi bernanah tau. Lepas tu fikir, jangan nangis, jangan stres. Macam nak sihat kan? Nak sihat kan? So buang je, tak apa. Allah bagi, Allah ambil balik.
So kita fikir macam tu je. After that dah macam okay, dah boleh macam adjust to the fact lah. Macam bukan mudah lah Kak. Kalau sampai sekarang pun akak pernah rasa tak macam kenapa benda ni terjadi dekat aku. Akak pernah menanya tak benda tu? Okay, sebenarnya tak pernah tau. Sebab bukan nak cakap baik ke apa, tapi sebab macam for me, I adalah jenis orang fikir setiap berlaku ada reason dia. Sebab macam kita sebagai orang Islam juga, kita tak ada fikir why, kenapa, tak ada. Untuk diri saya jenis fikir macam apa yang berlaku ni mesti ada sebab. Tak ada benda yang Allah jadikan sia-sia. Mesti ada sebab. Jadi akak bagi tahu mula-mula ni akak tak aware benda ni. Sebabnya akak cakap dalam keturunan akak tak ada orang pun dapat penyakit kanser. Betul. So macam mana akak nak spreadkan awareness kepada wanita-wanita di luar sana berkenaan dengan penyakit barah payudara? Okay, sebab breast cancer ni dia tak ada datang dia cakap hi ke apa tak. So if you rasa macam ada simptom yang lain daripada biasa dekat badan you, pergi jumpa doktor. Spend time jumpa doktor. Kena buang rasa takut tu jauh-jauh. Sebab kalau you tak pergi check, benda ni dia senang je merebak kepada stage yang lagi teruk. Macam sendirilah kita tahu dia dah stage 4. So contoh you can do like self checking, boleh rasa dekat bawah ketiak tu yang macam ada echo tu, and then you kalau tengok macam ada perubahan dekat you punya breast ke, ada keluar macam cecair ke, dia tiba-tiba besar ke, pergi jumpa doktor. Buang rasa takut tu, sebab kita tak tahu. At least kita, bila kita tahu tu, kita akan rasa, yelah kalau let's say positif tu tak boleh buat apalah, tapi at least bila you tahu positif tu, you dah boleh rancang you punya life, you punya treatment, the next course of your life. Sebab dia cancer tu kita tak nampak. Okay dok, kita borak-borak tadi, saya pun ternampak lah kat sebelah ni kita ada apa ni, Feel the Boob Love. Ni benda ni Kak? Yang ini kempen Avon. Feel the Boob Love sempena breast cancer month lah. So yang ini let's say kalau katakan macam boleh imbas dekat QR code ni untuk info tentang kita punya kempen Feel the Boob Love Avon. Macam kempen Avon ni dia bergerak ni macam mana konsep dia? Dia ada certain produk untuk yang bila you purchase dia akan buat donation lah. Maknanya ada certain produk yang kalau kita membeli dia akan memberi sumbangan tu kepada penyakit-penyakit kanser lah. Ya. Pernah tak akak ada terdengar suami akak macam mengeluh ke, terbuat muka? Setakat ni tak lah. Setakat ni tak kan? Kalau ada? Berani je. Okey, mungkin untuk akhiri kita punya hari ni, akak ada sedikit beberapa nasihat yang akak boleh beri kepada wanita-wanita di luar sana? Okey, nasihat tu cuma macam let's say, yelah kalau rasa macam ada rasa luar biasa kat badan kita, nampak yang macam perubahan ke apa, kena ambil cakna, kena anggap benda tu sebagai penting, bukan macam tak apa, dia okey. Tak, sebab kadang-kadang kita tak tahu. Sebab kalau benda tu dia macam makin berlarutan, jumpa doktor. And then macam untuk saya juga, kalau setakat ni apa yang saya buat adalah macam saya bagi stress free lah. Stress free, tak nak bagi macam benda yang remeh-temeh tu. Tak. Sebab benda tu pun dia contribute untuk kita punya sakit sebenarnya. Walaupun macam sakit, tapi bila kita stress, benda tu macam dia lagi macam bagi lagi cepat tau. Macam akak tengok tak social media sepanjang akak menjalani rawatan? I log out daripada Facebook. Kenapa? I more kepada Facebook. Kadang-kadang IG pun ada, macam just scroll pun tengok reels, macam kita hilang stres ke apa. Tapi I log out daripada Facebook.
yang tahu pun sakit ni few people. Even dekat office pun tak ramai. Yang tahu-tahulah. Sebab I tak nak macam diorang bagi nasihat yang macam tak membantu. Ataupun macam dia bagi suggestion, dah cuba buat ni tak? Okay, faham. Sebab macam I cakap tadi lah, I trust my doctor. Sebab kita bayar bukan RM1-2 tau. Nak buat appointment semua. Sebab setakat ni bila buat treatment, kita ikut je cakap doktor, memang kita nampak impact dia, nampak result dia. Sebab macam saya 6 bulan sekali PET scan, setahun sekali buat mammogram. So kita nampak tau dia punya perubahan. Sebab waktu mula-mula awal detect tu dia effect dekat tulang sekali. Tapi bila macam dah after like 1 year, kita ikut je yang langkah-langkah doktor bagi, ubat yang doktor suruh makan, nampaklah beza dia. Sebab doktor kata bila buat PET scan hari tu, yang tulang dekat sebelah kiri memang dah tak nampak kanser. Buat masa sekarang lah. So untuk kita bagi yang positive vibes sekarang ni supaya benda tu tak relapse ke apa, so kita macam kita ikut apa doktor suruh makan ubat. Sebab setakat ni doktor kata I tak ada pantang. Sebab bila I on treatment, I kena ada strength tau. So just makan. Cuma macam kalau rasa tak larat, kita stop lah. Okay Kak, terima kasih sebenarnya sebab sanggup berada dengan kami, dengan tim Minggu Wanita hari ini, menceritakan sedikit pengalaman akak dalam menghadapi journey untuk menyembuhkan sakit akak. Saya doakan semoga akak kekal sihat dan akhirnya menjadi cancer free untuk selepas ini. Terima kasih ya Kak ya. Okay, kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu, hanya di Minggu Wanita Ambil Tahu.